Apa perbezaan taraf pemikiran dengan pandai? Orang tak pandai baca, pandai ke bodoh? Okey, baik. Yang pertama sekali, Quran bila turun, dia suruh kita untuk iqra. Iqra. Dia suruh Nabi SAW untuk iqra. Dan daripada ayat berkenaan, anda boleh rujuk dalam buku saya, Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf? Anda boleh rujuk buku saya, Benarkah Muhammad Buta Huruf? Kita buat perjelasan tentang hadis itu. Yang mana di dalam bukan hadis, di dalam ayat Quran berkenaan dan cerita di dalam hadis Sahih Bukhari berkenaan. Daripada hal itu, sebahagian para ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mendapat satu mukjizat, iaitu boleh membaca. Sebab apa ada mukjizat boleh membaca? Dia mukjizat boleh membaca ni bukan boleh baca kita, kalau tidak kita pun boleh baca juga. Nabi pun boleh baca, sama je. Tak, bukan macam tu. Nabi boleh baca tanpa belajar daripada mana-mana guru. Dia mukjizat lah tu. Mana boleh ada orang boleh baca tanpa dia ada guru? Dia mesti ada guru ataupun dia mesti melalui proses pembelajaran. Proses mendengar, proses melihat, proses pembelajaran lah. Jadi mesti ada proses tu. Kalau tidak, macam mana dia boleh baca dan boleh tulis tanpa dia ada guru ataupun dia berguru ataupun dia melalui proses pembelajaran? Tak ada. Tapi Nabi SAW tak ada proses pembelajaran. Dia dapat wahyu iqra' itu, iqra' bacalah, dengan maksud bahawa hang baca, Allah Ta'ala dah bagi satu mukjizat dekat hang boleh membaca tanpa berguru ataupun tanpa melalui proses pembelajaran. Kenapa perlu untuk baca? Kenapa mukjizat ini datang yang paling awal? Antara yang paling awal adalah mukjizat untuk membaca. Boleh membaca. Dapat kelebihan membaca. Dan perkara ini diiktiraf dalam surah Al-Ankabut. Anda boleh rujuk dalam ayat 42 dan 46. Sebut perkara yang sama. Mengiktiraf bahawa Nabi SAW boleh membaca. Cuma sebab majoriti para ulama kata boleh, memang Nabi boleh baca. Cuma beberapa waktu saja. Sekejap-sekejap saja. Sebahagian para ulama lagi, minoriti para ulama kata bukan sekejap-sekejap. Daripada mula dari terima wahyu sampai Rasulullah wafat, Rasulullah memang boleh baca dan boleh tulis. Boleh baca dan boleh tulis. Dan banyak bukti-bukti yang telah kita masukkan dalam buku Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf? Anda boleh rujuk dalam buku berkenaan. Kenapa Nabi dapat mukjizat membaca? Sebab gerbang ilmu adalah dengan membaca. Gerbang ilmu adalah dengan membaca. Awak mungkin tahu membaca, tetapi awak tidak melalui proses pembacaan, maka awak akan terbantut di dalam gerbang ilmu tadi. Apabila anda melalui proses membaca, maka proses ilmu itu sampai kepada anda. Bukan membawa maksud juga orang yang tidak membaca, dia langsung tidak ada pengetahuan. Bukan membawa maksud begitu. Mak saya sendiri adalah orang yang buta huruf. Dia tak boleh baca, dia tak boleh tulis. Dia tak boleh baca bahasa Melayu dan dia tak boleh tulis. Dia hanya boleh tulis sedikit dalam tulisan Jawi. Dia boleh tulis sikit saja dalam tulisan Jawi. Dia tak pernah masuk sekolah. Dia memang tak pernah masuk sekolah. Umur 12 tahun dah kahwin dengan bapa saya. Sebelum daripada tu duduk kat Siam. Orang Siam memang tak pernah sekolah apa semua. Cuma dia sat-sat sekejap. Dia pernah lah satu waktu, dua waktu. Sekejap lah dia pernah masuk pondok kat sana. Sekejap lah tapi tak lama. Sekejap, sungguh-sungguh sekejap. Jadi nak kata dia belajar itu pun taklah, mak saya sendiri cakap dia tak pernah mengaji. Dia kata tak pernah mengaji. Dan memang dia tak pernah, maksudnya tak pernah belajar. Kemudian bila kahwin dengan ayah saya, barulah dia mula baca Quran. Belajar Quran sikit-sikit. Belajar sikit-sikit. Tapi baca Quran saja. Tapi tulisan Rumi ni dia memang tak belajar langsung. Memang tak ada belajar langsung. Sibuk bekerja dan sebagainya lah. Memang dia dan bila buat kiraan, matematik dia boleh buat kiraan tak? Dia boleh buat kiraan matematik. Tapi cara kiraan dia matematik dia ikut dia. Ikut dia. Nombor semua dia tahu. Huruf dia tak tahu. Tapi nombor semua dia tahu. Nombor tak. Dia ada kiraan dia tapi ikut sekati dia. Ikut kepala otak dia sendiri. Dia dapat jawapan ikut sekati. Jawapan dia tu tepat tapi ikut cara dia sendiri. Demikian juga orang-orang yang mungkin dia pekak. Dia mungkin boleh tulis. Tapi cumanya daripada sudut dia belajar itu ada terhad. Ada orang bisu. Dia tak pekak, dia tak buta tapi dia bisu saja. Dia bisu saja. Dia tak boleh membaca tapi dia tak boleh baca dengan lidah tapi dia boleh membaca tulisan. Itu berbeza. Dan bila kita tengok orang-orang seperti ini, tahap pembelajaran mereka, tahap mereka boleh berkembang itu sangat-sangat berbeza. Orang yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala berikan kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan kepada kita yang keseluruhan panca indera kita, keseluruhan manfaat tubuh kita dapat manfaatkan, dan kita memanfaatkan perkara berkenaan, kita punya tahap akan jadi lebih baik. Kalau kita nak, akan jadi lebih baik. Sebab itu kita kata, kalau orang boleh baca, orang boleh tulis dan dia manfaatkan pembacaan, manfaatkan penulisan,
maka dia akan masuk ke dalam gerbang ilmu dan taraf pendidikan dia akan jadi lebih tinggi. Tapi kalau dia tak masuk ke tahap berkenaan, dia sukar. Sebab tu orang yang buta pun belajar tentang tulisan-tulisan Braille dan sebagainya. First time dengar mukjizat membaca. Boleh baca buku saya bertajuk Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. Memang ulama bersisih pendapat dalam bab tu. Majoriti para ulama kata Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis daripada dilahirkan sampai meninggal dunia. Cuma ada beberapa peristiwa yang Nabi kelihatan boleh menulis dan kelihatan seolah-olah boleh membaca. Yang itu dia kata Allah Ta'ala menggerakkan tangan Nabi, dan demikian juga ia buat mukjizat lah. Mukjizat Nabi, tapi hanya bersifat tertentu, beberapa waktu sahaja. Tetapi pandangan yang satu lagi menyatakan, ini pandangan minoriti, pandangan minoriti para ulama, mazhab Malik juga, mengatakan bahawa ia bukan berlaku pada satu waktu saja. Daripada Nabi SAW dilantik sebagai Rasul sampai meninggal dunia. Dan peristiwa itu dikuatkan dengan beberapa ayat Quran. Boleh pergi cari. Boleh pergi cari dekat buku saya. Baca buku saya bertajuk Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. Saya pegang Nabi tak boleh baca sebab Quran ada. Sebab tu tak kisah awak nak pegang macam mana pun, saya cadangkan sungguh baca buku saya Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. Untuk pengenalan mungkin awak boleh baca penulisan ataupun dengar kuliah Maulana Asri Yusof. Dia adalah orang yang menginspirasi saya untuk menulis buku berkenaan ataupun mendalami hal berkenaan. Bila saya dengar kuliah Maulana Asri, Dr. Maulana Asri berkaitan tentang Nabi Muhammad ada mukjizat boleh membaca ni, saya mula mengkaji. Bahkan ada satu buku yang saya baca dalam bahasa Arab, Hal kana Muhammadan ummiyan, adakah benar Nabi Muhammad ni adalah seorang yang ummi. Kemudian dibahaskan dalam bab. Kemudian dalam kelas kuliah saya master waktu tu, master fiqh dan usul fiqh dekat UM. Waktu tu ada seorang pensyarah pada Yaman bangkitkan hal berkenaan dan berlaku sedikit perbincangan antara saya dan juga pensyarah berkaitan tentang isu itu. Jadi selepas daripada kelas berkenaan, saya mula menulis dan akhirnya terbit buku Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. Waktu tu kita dah sebut, awak boleh rujuk buku saya tu. Kita dah sebutkan pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad Buta Huruf dan daripada awal buta huruf sampai meninggal dunia, itu pendapat pertama. Yang kedua adalah dia tak buta huruf. Dia cuma buta huruf kecil, tapi kemudian dia belajar di perkampungan Bani Sa'ad sampai ke sudah dia adalah orang yang boleh baca, boleh tulis. Ini pendapat orientalis. Orientalis ambil pendapat bahawa Nabi ni daripada kecil dia boleh baca. Dia belajar dekat perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni adalah perkampungan orang Arab yang mahir sungguh dalam bahasa. Mereka mendakwa bahawa Rasulullah belajar membaca dekat perkampungan Bani Sa'ad tu. Bani Sa'idah tu kan. Kita sebut Halimah Sa'diyah kan. Halimah Sa'diyah tu maksudnya Halimah daripada perkampungan Bani Sa'ad. Daripada itu. Halimah kan jaga Nabi SAW. Jadi mereka dakwa macam tu. Tapi kita bantah. Dan ada bantahan-bantahan kita dekat situ. Demikian juga pendapat yang ketiga, iaitu mengatakan bahawa Nabi buta huruf daripada dilahirkan sampailah umur 40 tahun. Waktu umur 40 tahun tu dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala dan juga dapat mukjizat, boleh baca, boleh tulis. Jadi ini tiga pendapat yang mewakili majoriti Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat orientalis dan juga minoriti Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi anda boleh rujuk ke situ. Kalau anda belajar bahasa Arab Al-Quran sistem lama, ungkapan-ungkapan begini pasti anda akan selalu dengar. Contohnya, daraba yadribu darban daribun madrubun idrib, ataupun jalasa yajlisu jalsan jalisun majlusun ijlis, ataupun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Hafalan apa ni Ustaz? Baik tuan-tuan, itu adalah hafalan teknikal yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar bahasa Arab Al-Quran sistem lama. Antara sebab kenapa tuan-tuan perlu kena menghafal ialah untuk tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam setiap patah kalimat tersebut. Dalam sistem Al-Furqan, sistem baru kami ini, kami susun tiada hafalan yang membebankan anda. Kami gantikan hafalan tersebut hanya dengan diagram yang mudah. Jom kita faham bahasa Arab Al-Quran dengan sistem baru kami. Kita bantu Ustaz Syihab untuk memandaikan umat dengan Al-Quran.